Cuba lihat aksi budak ini. Setiap kali dia membalingkan anak patung tersebut, anak patung itu akan jatuh ke bawah. Kenapa agaknya anak patung itu akan jatuh ke bawah? Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cik Nuraini dan saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Dalam video kali ini, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 11 iaitu daya dan gerakan. Baiklah, untuk video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 11.3 iaitu pecutan graviti dan jatuh bebas. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Yang kedua pula, nak mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Di awal video tadi, kita telah melihat seorang budak telah melambung suatu objek dan objek itu telah jatuh ke bawah. Jadi, kenapa agaknya objek itu jatuh ke bawah? Ini adalah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Apa itu daya tarikan graviti? Isaac Newton sedang duduk di bawah pokok apel apabila sebiji buah apel jatuh dari pokok. Beliau berfikir tentang daya yang menyebabkan apel itu jatuh. Kemudian beliau sedar bahawa apel ini jatuh disebabkan oleh daya graviti. Semasa anda di tingkatan 2, anda telah diperkenalkan dengan istilah daya graviti. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Sesuatu objek yang jatuh akibat daya tarikan graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Simbol bagi pecutan graviti adalah G. Apakah agaknya yang akan berlaku jika tiada daya tarikan graviti di bumi ini? Ya, murid-murid, kita semua akan terapung. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat eksperimen untuk menentukan pecutan graviti. Murid-murid bolehlah menjalankan eksperimen 11.1 di makmal bersama guru anda nanti. Okey, di sini cikgu akan terangkan seberingkas berkaitan dengan eksperimen 11.1 iaitu eksperimen untuk menentukan pecutan graviti. Ini adalah bahan dan radas yang murid-murid perlukan. So, apa yang murid-murid perlukan adalah sediakan radas seperti raja ini. Kemudian, kita akan pasangkan atau hidupkan jangka masa detik dan kemudian kita akan lepaskan pemberat. Dan kita akan perolehi pita detik. Sekarang mari kita lihat cara untuk menentukan nilai pecutan graviti. Ini adalah contoh bagi pita detik yang diperolehi daripada eksperimen 11.1. Masa untuk 1 detik ialah 0.02 saat, sama seperti yang kamu pelajari dalam 11.1. Jadi kita perlu kira dulu halaju awalnya. Halaju awalnya adalah sesarannya adalah 2 cm dibahagikan dengan 0.02 saat. Jadi murid-murid kita akan perolehi halaju awalnya adalah 100 cm per saat. Kemudian kita cari pula halaju akhirnya. Sesaran bagi halaju akhir adalah 4 cm dibahagikan dengan
Masanya 0.02 saat, jadi kita akan perolehi 200 cm per saat. Selang masa pula, untuk menentukan selang masa, kita perlu lihat dulu berapakah nilai detik yang terdapat dalam pita detik ini. Cara untuk menentukan nilai detik adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita dapati di sini, kita mempunyai 5 detik didarabkan dengan masa untuk 1 detik 0.02 saat. Jadi selang masanya adalah 0.1 saat. Sekarang untuk mengira pecutan graviti, kita akan gunakan formula ini. Halaju akhir ditolakkan dengan halaju awal dibahagikan dengan selang masa. Jadi murid-murid 200 ditolakkan dengan 100 dibahagikan dengan selang masa 0.1 saat. Jawapannya adalah 1000 cm per saat per saat. Baiklah murid-murid. Biasanya kita akan gunakan unit bagi pecutan graviti adalah meter per saat per saat. Jadi di sini 1000 cm per saat kita akan bahagikan dengan 100 untuk memperolehi unit dalam meter per saat per saat. Okey, jadi jawapannya adalah 10 meter per saat per saat. Ini adalah nilai pecutan graviti, iaitu 10 meter per saat per saat. Apa itu jatuh bebas? Adakah jatuh bebas seperti video ini? Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Mari kita lihat video ini. Apabila dua objek dijatuhkan, masa yang diambil untuk jatuh adalah lebih kurang sama. Ini adalah disebabkan oleh daya tarikan graviti. Tetapi apabila kita menjatuhkan sebuah objek dengan sekeping pelitup muka, masa yang diambil adalah berbeza. Ini disebabkan oleh rintangan udara. Jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum, iaitu di dalam ruang yang tiada udara. Sekarang mari kita lihat keadaan jatuh bebas dengan lebih terperinci melalui graf gerakan linear. Objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu, pada asalnya objeknya berada dalam keadaan pegun, iaitu halaju kosong. Apabila dijatuhkan, halajunya akan bertambah. Sekarang mari kita lihat graf halaju masa bagi objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Ini adalah graf halaju masa. Sebelum dilepaskan, halaju objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Apabila objek dilepaskan, halaju objek bertambah dengan seragam. Kecurunan graf halaju masa adalah bersamaan dengan pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Sekarang mari kita lihat pula graf sesaran masa. Ini adalah graf sesaran masa bagi objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar.
Objek berada dalam keadaan pegun. Ini adalah bentuk graf selepas objek dilepaskan pada ketinggian tertentu. Sebaik-baik objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan halaju yang lebih besar daripada halaju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Jadi murid-murid, inilah graf bagi sesaran masa untuk objek yang dilepaskan pada ketinggian tertentu. Sekarang mari kita lihat pula graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti atau anti-graviti. Objek dilontarkan menegak ke atas. Halajunya adalah V meter per saat. Halajunya semakin berkurang. Sesaran maksimum di atas menunjukkan halajunya adalah 0 meter per saat. Bermaksud, objek itu akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Sekarang mari kita lihat pula graf halaju melawan masa. So, grafnya berbentuk seperti ini. Apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan halaju V meter per saat. Halaju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kecerunan graf halaju masa adalah negatif. Pada ketinggian maksimum, halaju objek adalah sifar. Okey, mari kita ulang semula. Objek dilontarkan menegak ke atas, halajunya adalah V meter per saat. Halajunya akan berkurang. So, sesaran maksimum menunjukkan halajunya adalah 0 meter per saat. Ini pula adalah graf sesaran melawan masa. Inilah bentuk grafnya. Sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan halaju V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Objek bergerak ke atas dengan halaju semakin berkurang. Sesaran maksimum menunjukkan halaju sifar. Objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Baiklah, mari kita lihat video ini untuk memahami dengan lebih jelas berkaitan dengan graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti atau anti-graviti. Jadi murid-murid, apabila kita melihat bola ini dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan halaju V meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. So, halajunya semakin berkurang. Dan di titik ini, sesaran maksimumnya halajunya adalah sifar. Objek itu akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Sedikit info tambahan untuk pengetahuan kamu. Galileo Galilei telah melakukan suatu eksperimen pada sekitar tahun 1589 hingga 1592. Beliau telah melepaskan 2 peluru bulat yang mempunyai jisim yang berbeza secara serentak dari atas menara condong Pisa. Beliau mendapati bahawa objek-objek yang berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah.
Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, apakah daya yang menyebabkan semua objek sentiasa jatuh ke bawah? Jawapannya adalah daya graviti bumi. Soalan yang kedua, berapakah nilai pecutan graviti? Jawapannya adalah 10 meter per saat per saat. Soalan yang ketiga, apakah maksud jatuh bebas? Jawapannya adalah jatuh bebas ialah satu gerakan suatu jasad yang dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Cikgu harap anda telah pun faham berkaitan dengan pecutan graviti dan juga jatuh bebas. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau persoalan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Untuk yang belum lagi subscribe channel saya, subscribelah channel Cikgu Noraini Gameng sekarang. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung video. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.